Ini menjadi tumpuan pada hari ini selepas pengumuman calon-calon Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional semalam. Antara berita yang mengejutkan kita hari ini ialah penceramah bebas Datuk Muhammad Kazim Ilyas atau dikenali sebagai Ustaz Kazim menarik diri daripada bertanding untuk mewakili Barisan Nasional pada PRU ke-15 di Parlimen Larut. Beliau dikatakan memaklumkan perkara itu sendiri kepada UMNO Perak pada 11 pagi tadi. Pengerusi BN Perak, Datuk Seri Syahrani Muhammad mengesahkan perkara itu ketika mengumumkan calon-calon BN di Ipoh. Beliau turut mengumumkan pengganti Ustaz Kazim iaitu Ketua Penerangan UMNO bahagian Larut iaitu Muhammad Syafiq Fadli Mahmud. Punca sebenar penarikan diri Muhammad Kazim tidak diketahui. Bagaimanapun ia berkaitan dengan pencalonan abangnya Kapten Besara Datuk Muhammad Najmuddin Ilyas di Dewan Undangan Negeri Batu Kurau yang mewakili Perikatan Nasional PN, di mana kalau kita dapat fahami, Don Batu Kurau ini adalah salah satu daripada 3 don yang terletak dalam Parlimen Larut selain Selama dan Kubu Gajah. Di mana semalam Datuk Ustaz Kazim diumumkan sendiri oleh pengurusi Barisan Nasional bahawa beliau menjadi calon dan beliau juga menghadiri majlis itu semalam, di mana pemilihan tokoh agama itu berdasarkan populariti dan pengaruhnya di negeri Perak. Dalam pada itu, pengganti Ustaz Kazim Ilyas, Muhammad Syafiq Fadli Mahmud bertekad untuk menggerakkan semangat yang boleh menang di Parlimen Larut pada 19 November nanti. Ketua Penerangan Pemuda UMNO bahagian Larut itu berkata, sejak awal lagi gerak kerja secara tersusun dijalankan bagi memastikan kemenangan berpihak kepada Barisan Nasional. Saya membawa semangat jentera Barisan Nasional di Larut. Kita melihat bagaimana jentera bekerja keras dan kami bekerja keras bukan sekadar menjelang PRU ke-15. Telah lama, sejak kalah 2018 lagi kami telah bersiap sedia untuk memastikan bahawa kerusi Larut ini akan kembali menjadi milik Barisan Nasional. Walaupun kita telah menang pada PRU 14 dahulu, dikhianati dan kita mahu kembali semula. Sudah pasti itulah semangat yang saya nak bawa dan semangat itulah saya akan terus bawa sehinggalah 19 Februari nanti, insya-Allah. Pada tahun 2018, kalau dapat dilihat, Parlimen Larut ini dimenangi oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin pada ketika itu atas tiket Barisan Nasional, di mana Datuk Seri Hamzah Zainuddin menang dengan majoriti 4,486 undi. Sehingga malam tadi dan juga sehingga pagi ini sebenarnya selepas Muhammad Syafiq dipilih sebagai calon Barisan Nasional, ini adalah senarai ringkas yang kita ketahui berdasarkan pengumuman-pengumuman parti-parti yang bertanding. Barisan Nasional sudah menamakan calon Harapan Menerusi wakil daripada amanah di situ dan juga Datuk Seri Hamzah Zainuddin dalam misi untuk mempertahankan kerusi ini dengan tiket Perikatan Nasional pada kali ini. Larut, kalau daripada statistik sosioekonomi Larut, 66,000 penduduk secara keseluruhannya. 97.2% merupakan bergelar warga negara, di mana 51% lelaki dan 49% adalah perempuan. Daripada segi pendapatan kasar, isi rumah bulanan untuk angka tahun 2019 berdasarkan sumber Jabatan Perangkaan Negara, sebanyak gaji penengah ataupun pendapatan penengah di kawasan Larut ialah sebanyak 4,115. Secara puratanya 5,173, di mana daripada segi penempatan ataupun daripada segi kemudahan kesihatan di Larut sehingga tahun 2020, hospital kerajaan ada 1, klinik kesihatan kerajaan ada 5, klinik desa 12, klinik komuniti ada 1, dan daripada segi kemudahan asas yang lain, stesen minyak pun banyak, ada 11, tadika swasta, Dobi ada 3, kedai runcit 82, bengkel kereta 18, klinik gigi swasta tak ada. Tapi kalau dari segi aspek pendidikan, contohnya sekolah rendah yang ada di Larut ada 39 jumlahnya dengan guru sebanyak 775 dan juga murid sebanyak 6,033, manakala sekolah menengah ada 8 di Larut, guru sebanyak 477, murid 4,250. Ini sikit sebanyak perincian mengenai Larut. Saya ingin bersama dengan satu lagi kawasan di mana selain daripada Larut, menjadi perhatian juga ialah kawasan P03 Arau. Barisan Nasional semalam mengumumkan bahawa calon mereka di sana ialah Datuk Rozabil Abdul Rahman. Ini menggantikan ataupun menggugurkan Datuk Seri Syahidan Kasim, di mana Fatin Emilia Fazli juga diletakkan di situ, dan yang menariknya sehingga kini kerusi ini masih lagi dikosongkan oleh Perikatan Nasional. Ada berita katanya mungkin penyandang kerusi ini, Datuk Seri Syahidan Kasim, akan diletakkan sebagai calon Perikatan Nasional, tapi tiada kepastian di situ. Yang pastinya Datuk Seri Syahidan Kasim menang kerusi ini dengan majoriti 4,856. Tapi Datuk Seri Syahidan Kasim diingatkan untuk tidak merajuk dengan keputusan yang dilakukan oleh kepimpinan parti. Ini selepas BN tidak mencalonkan beliau di kawasan itu. Kita dengarkan apa cerita rakyat di sana.
Menurut ahli jawatankuasa pemuda UMNO Arau, Ku Hasnan Ku Abdul Rahman, adalah sewajarnya Syahidan memberikan peluang untuk pemimpin muka baharu diketengahkan kepada masyarakat di Arau. Jelasnya, beliau tidak menolak kemungkinan pemimpin veteran itu akan memboikot calon yang dipilih sekaligus merugikan BN. Yang dah lama berumur tu cukup bagi orang lain pula. Betul tak? Steady ya bos. Jangan merajuk kan macam mana? Jangan merajuk. Yang penting support kami . Itu yang penting. Kalau boikot tu apa bagi kesan apa dekat parti ni? Kesan dia sangat buruk kepada parti. Sementara itu, tinjauan Astro Awani di sekitar Arau mendapati bilik gerakan BN di Pusat Daerah Mengundi, PDM Sena Guar Sanji masih beroperasi seperti biasa. Beberapa individu yang ditemui memaklumkan bahawa mereka akan sentiasa menyokong calon yang diumumkan Presiden UMNO pada Selasa malam tanpa berbelah bahagi. Mereka turut mengharapkan Syahidan berlapang dada selain dapat menjadi individu yang boleh memberi tunjuk ajar kepada muka-muka baharu yang ditampilkan di Arau. Kami pilih siapa pun janji bawah parti. Calon mana pun kami sokong. Letak pilihan nama siapa pun asalkan bawah parti Barisan Nasional kami sokong. Tak ada. Boikot rugi parti je. Kalau semua ikut macam sini punya style lah, tak ada boikot boleh menang. Kalau kata ini kita akan merugikan orang-orang muda ni, undi-undi muda ni 18 tahun tu. Di Parlimen Arau ni kita ada lebih kurang 12,000 undi baru, 3,000 undi 18 dan 9,000 lagi tu first time . Jadi kita nak tarik minat untuk mengundi parti kita tu sangat susah kalau kita akan ada sabotaj. Dalam pengumuman calon BN pada Selasa, Datuk Rozabil Abdul Rahman diumumkan sebagai calon di Parlimen Arau sekaligus menyaksikan Syahidan digugurkan bersama beberapa nama besar lain. Inilah yang hangat diperkatakan. Saya ingin terus bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari USM. Prof, kalau ditanya antara calon parti atau isu mana yang lebih penting? Ini saya kongsikan juga dapatan kami di astroawani.com apabila kami tanyakan undi.astroawani.com. Kita tanyakan beberapa hari lepas antara calon parti dan juga isu mana yang jadi pertimbangan. 98% kata calon itu penting untuk mereka buat keputusan. 36% kata merujuk kepada parti dan hanya 16% merujuk kepada isu adalah penting untuk membuat pertimbangan. Tapi sudah pasti selepas pengumuman semalam, faktor personaliti itu adalah faktor penting. Kalau diberikan fokus kepada Parlimen Arau itu, Dr. Taufik semalam bersama dengan saya, dia kata kalau tak tercalon Datuk Seri Syahidan Kassim itu satu malapetaka buat Barisan Nasional. Akan tetapi bagaimana ini juga diraih dan juga direbut peluang itu oleh parti lawan contohnya? Ya, bagi saya yang penting dalam konteks persekitaran PRU ke-15 adalah calon. Tetapi kita tidak boleh menolak sama sekali ada kawasan tertentu di mana kesetiaan kepada parti lebih penting daripada tokoh dan juga jika boleh sesuatu parti itu perlu melihat kepada 3 serangkai. Calon, parti, isu. Calon yang ada ketokohan kewibawaan disokong oleh jentera parti yang ampuh jika dapat meminimalkan isu dalaman dan juga meningkatkan keyakinan kepercayaan kepada dasar polisi isu luaran, barangkali itu akan mengukuhkan ataupun memberikan satu pemantapan ke atas persediaan sesebuah parti. Dalam konteks sekarang ini, apabila wujud keterhakisan ke atas kesetiaan pada parti, sudah pastilah tokoh itu perlulah menjadi keutamaan. Sebab itu personaliti ataupun karakter yang dipilih merupakan karakter yang diperhatikan. Barangkali ketika senarai calon itu dikemukakan, semua melihat siapakah calon yang akan mewakili kawasan mereka. Dan kini apabila sudah dipaparkan, perkara kedua yang harus dilihat adalah bagaimana jentera parti harus mengukuhkan kedudukan calon tersebut. Kalau kita jadikan nota kaki rujukan kepada apa yang berlaku di Sungai Siput pada tahun 2018. Ketika itu Jayakumar dianggap seorang calon yang mempunyai profil tinggi tapi akhirnya tersungkur dengan hanya mendapat 2.7% sokongan berbanding dengan calon PKR yang memenangi sokongan besar ketika itu, mengalahkan calon Barisan Nasional dan juga calon PSM. Bermakna walaupun ada ketokohan tetapi jika tidak melahirkan kekuatan dari segi parti, itu juga boleh memberikan impak kepada seseorang calon. Dr. Siva, mungkin itu berujuk kepada kawasan-kawasan parlimen dan juga kalau Dewan Undangan itu tentu. Tapi kalau di Perlis itu, saiz yang kecil itu juga memberikan kuasa yang cukup besar dan juga faktor
budaya, faktor bagaimana rakyat dan juga masyarakat sana berinteraksi perlu kita fahami. Mungkin dapat diberikan fokus kepada Perlis dan juga Arau itu. Faktor personaliti dan juga faktor calon itu. Mengapa ianya seolah-olah dilihat ataupun dikatakan begitu besar dan juga begitu dominan pada kali ini? Ya, Perlis. Kalau kita perhatikan sebuah negeri yang kecil, ketiga-tiga kawasan itu dilakukan pertukaran yang agak drastik ke atas penampilan calon. Padang Besar di bawahnya Zahidah Han menggantikan calon yang sudah pun ada ketika ini, di mana kita lihat di Kanga, Fatul Bari muncul dan kemudian di Arau, Rozabil. Bermakna ketiga-tiga personal itu dibawa bersama untuk melakukan perubahan yang besar berdasarkan kepada soal pertukaran sokongan ke atas negeri dan juga kawasan. Kita tidak boleh menolak sama sekali bila kita bercakap tentang Arau, Syahidan Kasim adalah Arau, Arau adalah Syahidan Kasim. Tetapi sejauh manakah penguasaan beliau sejak 1986 akan dilihat dalam konteks persekitaran baru ini, apakah bila beliau tidak lagi bertanding di bawah Parti UMNO Barisan Nasional, jika bertanding di bawah Perikatan Nasional misalnya selepas ini, apakah itu akan dirujuk kepada keupayaan ketokohan semata-mata tanpa ada kekuatan parti. Kita tahu di Arau kedua-duanya penting, calon dan juga jentera parti. Dan bagaimana ianya saling melengkapi di antara satu sama lain. Mungkin di sini kita juga harus meneliti perubahan pembaruan yang cuba dilakukan oleh parti adalah berteraskan kepada soal kesetiaan, kemuafakatan dan juga perkhidmatan. Jadi saya percaya perubahan ini hanya dapat dilihat selepas waktu kempen bermula dan sejauh manakah Datuk Seri Syahidan sendiri mahu bertanding lagi jika mengenepikan perjuangan asal beliau masuk kepada perjuangan lain. Itu juga akan mampu untuk memberikan satu pendekatan yang luar biasa di dalam PRU ke-15 yang sudah melihat banyak pertukaran-pertukaran luar biasa yang kurang dilihat sebelum ini. Tiga parlimen di Perlis itu, dahulunya tiga-tiga ini adalah kubu kuat untuk Barisan Nasional. Tidak ada masalah untuk menguasai negeri yang kecil itu. Tapi pada tahun 2018, kita sudah menyaksikan bahawa Parlimen Kanga contohnya bertukar tangan kepada Pakatan Harapan. Dan juga daripada segi geografinya juga, kalau kita fahami, tidak banyak yang dapat kita sedari. Kalau kita orang luar daripada Perlis, kita tidak dapat membezakan sempadan daerah antara Kanga, Arau dan juga di Padang Besar itu. Justru kalau kali ini, sejauh mana kita memahami bahawa pengundi-pengundi rakyat di Perlis sudah berubah ataupun masih lagi kekal dengan kesetiaan yang lama? Bagi saya melihat di Padang Besar dan juga di Arau akan melihat perubahan dari sudut sentimen yang berlaku kerana kehadiran calon yang bukan calon tradisi mereka. Di Kangar kita melihat Aminuddin di bawah PKR banyak melakukan perkhidmatan secara berterusan. Sejauh manakah Fatul Bari mampu untuk menampakkan ketokohan dari sudut kewarakan dalam ilmu keagamaan untuk menyaingi penyandang di kursi tersebut. Yang penting di Perlis ini harus kita lihat dari segi kearifan tempatan. Dari soal bagaimana politik tempatan itu memainkan peranan yang cukup besar daripada peranan dalam konteks nasional. Baik Padang Besar, Arau maupun Kanga, kita harus melihat dari perspektif bagaimana pengundi di sini jelas ketara ikatan dengan politik kepartian lebih daripada calon. Tetapi barangkali dalam konteks persekitaran politik PRU ke-15, calon juga akan memainkan peranan yang cukup besar. Ada lagi faktor-faktor lain yang banyak memainkan peranan penting dalam gelagat politik PRU ke-15. Intra-etnik, inter-etnik itu juga muncul dalam gelagat pola pengundi. Dan saya percaya walaupun Perlis dianggap kecil, tapi kehadiran tokoh seperti ini sudah menyemarakkan suasana di kawasan tersebut. Dan satu lagi yang penting adalah bagaimana pengundi akan mahu keluar daripada kelesuan politik yang telah kita lihat. Bila mereka melihat kehadiran tokoh-tokoh seperti ini yang bersedia bertukar kawasan, apakah ini semata untuk politik angka ataupun sebenarnya perjuangan parti dan juga pengundi itu sendiri. Okey. Doktor, seminit saja lebih kurang di Pantai Timur, katanya akan ada calon bertukar warna parti dan sebagainya. Fokus yang perlu diberikan tumpuan di Terengganu dan juga Kelantan pada kali ini dalam masa setengah minit.
Ya, sudah pasti itu juga wajar untuk menjadi tarikan, apatah lagi kalaulah berubah warna, misalnya di Tumpat, Kuala Nerus dan juga Ketereh misalnya. Sudah pasti kita melihat kedudukan apakah yang diberikan keutamaan. Adakah personality itu muncul menguasai kedudukan tradisi politik ataupun mereka akan melihat kepada simbol parti sebagai tarikan kepada sokongan, tidak lagi melihat sokongan. Sebab itu saya katakan, di kawasan tertentu tarikannya adalah personality, di kawasan yang lain adalah simbol penyatuan berdasarkan kepada fahaman ataupun ideologi politik yang masih relevan dalam konteks politik hari ini. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian dari USM. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Perincian lanjut teruskan bersama kami di astroawani.com. Banyak perkembangan-perkembangan yang kami bawakan di sana. Kita jumpa lagi.